Assalamualaikum dan hai murid-murid, bersama dengan Cikgu Hadi lagi untuk Sains Tahun 4 Unit 10 Mesin. Tajuk khusus kali ini ialah 10.1 tuas. Apa agaknya tuas ni ya? Jom kita belajar sama-sama sehingga ke akhir video. Jom kita belajar. Apakah mesin yang memudahkan kerja manusia yang terdapat dalam gambar di bawah? Cuba perhatikan ada beberapa alat dan beberapa gambar yang mewakili mesin. Agak-agak apakah ini? Objektif pembelajaran kita pada kali ini adalah 10.1.1 mengenal pasti beban, fulcrum dan daya pada tuas dengan menjalankan aktiviti. Dan 10.1.2 mengitlak hubung kait jarak beban dari fulcrum dengan daya yang diperlukan. Jadi, apakah maksud tuas ini? Mari kita sama-sama selidiki. Tuas digunakan untuk mengangkat atau mengumpil sesuatu objek. Cuba lihat gambar rajah ini, seolah-olah seperti sebuah jongkang-jongkit. Ada daya, ada beban dan ada fulcrum. Daya, beban dan fulcrum. Daya ialah tolakan atau tarikan ke atas sesuatu objek yang memberikan kesan. Ingat lagi tak daya tolak dan daya tarik? Beban pula adalah berat sesuatu jasad. Semua objek mempunyai beban. Manakala fulcrum ialah suatu titik pada palang atau objek yang berfungsi sebagai pengimbang atau penyokong. Cuba lihat gambar rajah ini. Inilah gambar rajah di mana daya, beban dan fulcrum diletakkan. Bermakna daya akan bertentangan dengan beban. Daya ke bawah, beban akan naik ke atas. Manakala fulcrum akan bertindak sebagai pengimbang atau titik tengah bagi kedua-dua daya dan beban ini. Mungkin agak sukar untuk murid-murid memahaminya. Mari kita lihat contoh-contoh yang lebih jelas. Contoh yang pertama, bagaimana kita ingin membuka tin cat. Kita hanya menggunakan alat pengumpil ataupun sudu. Di manakah dayanya? Pastinya daya berada pada tangan seseorang itu. Dan di mana pula beban? Beban adalah penutup tin cat itu yang cuba kita buka. Oleh yang demikian, di antara daya dan beban ini pasti ada penghubung ataupun titik tengah bagi kedua-duanya, iaitu fulcrum. Di situlah terletaknya fulcrum. Contoh kedua, lihat murid perempuan itu sedang menyapu sampah. Pastinya sampahnya berada di bawah. Jadi di manakah letaknya daya? Daya sudah pasti terada di tangan murid yang memegang kayu penyapu itu. Manakala sampah akan menjadi beban, berada di bawah. Oleh yang demikian, di manakah fulcrum? Fulcrum akan menjadi penyambung di antara daya dan beban, iaitu di atas batang penyapu.
Contoh ketiga, bagaimana kita hendak mengumpil paku yang berada di atas papan. Di manakah daya? Daya pastinya berada di atas ataupun di pemegang tukul. Manakala beban adalah paku yang tertanam di atas papan. Oleh yang demikian, bila kita nak mengumpil beban itu, pastinya terdapatnya fulcrum yang berada di tengah-tengah di antara daya dan beban. Contoh keempat, penyepit ais. Dah pasti cara kita pegang penyepit adalah di tengah-tengah sebagai daya. Dan ais yang dikepit akan menjadi beban di hujung, manakala fulcrum akan menjadi penghubung di antara daya dan beban di hujung sekali. Contoh ataupun kita lihat, jom kita sama-sama mengenal pasti tuas yang berada pada gunting ini. Pemegang itu pastinya adalah daya. Kemudian, objek yang hendak dipotong menjadi beban dan titik tengah menjadi penyambung di antara daya dan beban, itulah fulcrum. Seterusnya, pengokot. Bila kita pegang pengokot, pastinya daya akan menjadi berada di atas, di antara atas dan bawah pengokot. Dan beban adalah kertas yang hendak kita staplerkan. Dan fulcrum akan menjadi penghubung di antara daya dan beban. Seterusnya, seorang murid hendak menyapu habuk. Menggunakan penyapu habuk, daya di tangannya, beban pastilah di hujung menyapu habuk dan fulcrum berada di hujung sebagai penyambung antara daya dan beban. Seorang pekerja sedang menggunakan kereta sorong untuk menolak beban ataupun pasir yang berada di dalamnya. Daya pastilah di tangan perempuan itu, beban adalah barang yang dibawa dalam kereta sorong dan fulcrum berada di antara tengah ataupun di hujung bagi penyambung di antara daya dan beban, iaitu di rodanya. Pastinya ramai nak memancing. Jadi dalam memancing pun adanya tuas. Jadi di manakah daya? Pastilah daya di tangan pemancing itu. Dan beban pastinya kepada ikan yang cuba dipancing. Di manakah fulcrumnya? Fulcrumnya berada di hujung sebagai penyambung di antara daya dan beban. Setelah kita melihat contoh-contoh tuas yang berada pada alat-alat ataupun penggunaan objek, mari kita lihat pada hubung kait di antara beban, fulcrum dan daya. Cuba kita lihat dialog dua orang ini tentang mengangkat beban. Cuba kita dekatkan batu kecil ini dengan batu besar. Barulah terangkat. Bermakna kedudukan fulcrum juga penting bagi membantu kita mengangkat sesuatu beban. Mari kita lihat gambar rajah seterusnya. Ini adalah gambar rajah yang telah dilukis semula di antara daya dan beban batu dan fulcrum berada di tengah-tengah. Sekiranya kita berikan daya, pastilah beban itu akan terangkat. Di sini kita nak melihat sama ada bagaimana kita nak mengurangkan daya untuk kita mudah mengangkat beban. Fulcrum digerakkan supaya jarak bertambah seperti gambar rajah ini. Bermakna, adakah daya lebih banyak digunakan untuk mengangkat beban? Pastinya semakin sukar kita untuk mengangkat beban. Jadi, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini? Kita dekatkan atau kita kurangkan jarak di antara fulcrum dan beban. Maka, beban akan lebih mudah diangkat dan daya hanya perlukan sedikit berbanding gambar rajah yang pertama. Inilah hubung kait di antara kegunaan ataupun jarak di antara fulcrum dan beban. Semakin jauh fulcrum dan beban, semakin sukarlah dan semakin bertambahlah daya untuk mengangkat beban. Dan sebaliknya, sekiranya fulcrum
dan beban didekatkan, maka lebih mudah beban diangkat dan semakin sedikit daya digunakan. Harap kamu faham ya ni. Terakhir, cikgu harap kamu boleh uji minda sendiri. Cuba lihat daripada cangkul, pemukul baseball dan rangka tangan kita ni, di manakah terletaknya daya, beban dan fulcrum. Cikgu harap kamu boleh cari jawapannya ya. Alhamdulillah, selesai pelajaran kita pada hari ini tentang tuas. Jadi, cikgu harap kamu semua dapat memahami tajuk ini dengan mudah dan boleh melihat apakah lagi alat-alat ataupun mesin yang berada di sekitar kita yang membantu dalam kehidupan kita. Jadi, jangan lupa untuk bersama Cikgu Hadi dalam tajuk yang seterusnya pada video-video yang akan datang. Dan jangan lupa tekan butang like dan subscribe, serta butang loceng notifikasi untuk channel Cikgu Hadi. Ilmu dikongsi, manfaat dinikmati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.